A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bertemu semula pada malam ini. Alhamdulillah, kita punya usrah kali ini sudah mencapai majlis yang ke-115. Alhamdulillah. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang hadir, yang di dalam ruangan Zoom, yang menonton secara langsung di Facebook ataupun YouTube Wab TV. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. Moga-moga kita semua dapat keberkatan mendengar majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Baik. Malam ini kita akan kupas satu tajuk yang sangat hampirlah dia punya timeline dia dengan kita, iaitu berkenaan dengan sains gempa bumi, musibah merunduk. Yang mana kita tahu baru-baru lagi, ingat saya dalam bulan 2 lah ni kan, bulan kita telah terima berita yang sangat duka citanya. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, seagama kita di bumi Turki mengalami gempa bumi yang sangat teruk, yang sangat teruk, dan juga memberi kesan juga kepada negara-negara jiran yang lain seperti Syria dan Palestin, yang mana ialah memakan korban yang begitu ramai, puluhan ribu. Saya pun dah tak terupdate dah berapa ramai. Last yang saya ingat 30,000 ke 40,000 lah. Itu yang last saya ingat lah. Tapi memakan puluhan ribu lah korbannya. Jadi insyaAllah malam ini kita nak kupas berkenaan dengan gempa bumi ini dari sudut sains. InsyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, pembentang kita pun sudah bersedia, iaitu pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mampan dan Dua Ilmu Nabi, iaitu Datuk Profesor Dr. Kamran Aziz Ibrahim. InsyaAllah dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Datuk Profesor untuk membentangkan tajuk pada malam ini, insyaAllah. Okay, terima kasih Saudara Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak boleh share lagi. Boleh share tak? Saya cuba. Saya pun tak boleh nak, sebab saya co-host. Host je yang boleh bagi. Host je yang boleh bagi ni. Tak, nanti saya sebagai co-host. Nanti okay. Okey, baik. Dah boleh cuba Prof boleh share tak? Okey, saya cuba sekali. Tak boleh juga. Tak boleh Oh, boleh. Okey, baik. Okey, boleh. Alhamdulillah. Nampak Nampak. Okey. Nampak, Prof. Ada kedai sharing hilang. Okey, boleh nampak Nampak, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini tajuk yang dipilih sebenarnya adalah permintaan seorang sahabat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai gempa bumi ini, dan adakah dia kemungkinan disebabkan oleh manusia, in the sense bahawa manusia yang menyebabkan gempa bumi, ataupun kalau kita tengok dari sudut agama, bahawa adakah kemungkinan manusia itu mencipta gempa bumi. Jadi tajuk ni saya beri dengan
agak unik sikit tajuknya, musibah merunduk ni. Merunduk ni kalau dalam bahasa Inggerisnya ialah crouching, ya. Jadi tajuk bahasa Inggerisnya ialah Science of Earthquake, a Crouching Disaster. Mengapa saya sebut dia sebagai a crouching ni ataupun merunduk? Dianya adalah kerana gempa bumi ni kita tak boleh predik. Walaupun dari segi sainsnya kita ada ya kemungkinan ya untuk predik bila gempa bumi, tetapi tak tepat ya. Buat masa ini ketepatan untuk predik ini adalah dalam paling tinggi pun hanya 70%. Jadi masih tak pasti lagi ya. Itu bukan kerana apa ya, kerana kita kena faham ya bahawa gempa bumi ni yang disebabkan oleh Allah itu tak boleh kita tahu, tetapi gempa bumi ni ada juga yang disebabkan oleh manusia. Jadi kita tengok dulu ya. Itu adalah tajuknya, dan dari segi magnitudenya kita tengok dia berubah-ubah ya. Berdasarkan kepada scale yang digunakan biasanya, daripada minor, light, moderate, strong, major dan great lah. Dan kita lihat tu bermula daripada dekat New Zealand yang berlaku a minor earthquake, dan seterusnya kepada Haiti, China, dan yang last yang agak besar ialah yang berlaku dekat Sumatera ya, pada tahun 2004, yang scale dia sampai 9.3. Okay. So jadi maknanya gempa bumi ni bukanlah satu perkara yang kita katakan datang sekali-sekala ya, tetapi dia memang menunggu untuk datang. Jadi ini yang perlu kita faham ya mengenai gempa bumi ni. Kalaulah kita tengok ya semalam pun dah berlaku gempa bumi. Itu gambar yang saya tunjukkan ni ya. Ni gambar dunia ya. Kalaulah sesiapa yang mengikuti ya mengenai gempa bumi ni, dia akan tahu ya bahawa semalam, iaitu hari Ahad semalam, ada lebih kurang berapa banyak ke yang gempa bumi ni yang berukuran 2.5 ke atas. Kita ambil yang berukuran lebih kurang 2.5 ke atas kerana pada skala itu kita dah boleh rasa dah gegaran tersebut ya. Kita akan rasa ya gegaran tersebut. Dan warna bulat-bulat tu warna saya tak pasti warna apa yang ini, dan warna merah tu baru berlaku. Yang tu the latest, saya ingat dalam pukul berapa ke tadi berlakunya. Jadi kita lihat ya bahawa earthquake ni bukanlah satu benda yang orang kata jarang-jarang berlaku ya. Dan ia selalu berlaku ya, dia selalu berlaku. Cuma impak dia kepada kita, kepada manusia, yang itu yang menyebabkan kadang-kadang kita lebih tertumpu ya, kepada earthquake ini. Okay. Dan mengikut meteorologi Malaysia ya, yang paling dekat sekali berlaku ialah hari Sunday itu, hari Ahad itu, pada pukul 5.24 pagi ya, Februari 26 ya, baru-baru ni. Mengikut because earthquake ni kita boleh ukur ya. Kat rumah kita pun boleh ukur. Jadi bila diukur ni kita dapati ada earthquake ya yang berskala 6.2 Richter ya, itu adalah unit yang digunakan, berlaku di Papua New Guinea ya. Jadi kalau tengok peta ni, saya punya anak palah warna dah ni dia. Ini peta Papua New Guinea. Jadi ini Malaysia. Kita ada dekat sini sekarang ni. Jadi jarak dia agak jauh lah. Tetapi walaupun demikian ya, kita boleh ukur ya. Walaupun demikian kita boleh ukur dia punya gerakan bumi tersebut. Dan dikatakannya bahawa dia berlaku di southwest of Canberra ya. Dan kalau nak tengok kan dia di pulauan ini ya, kepulauan ini iaitu British Papua New Guinea ya, Papua New Guinea. Jadi bila berlaku dekat sini ya, satu perkara yang kita akan expect ialah tsunami ya, tetapi kita dapati bahawa dia tidak berlaku. Jadi itu yang kita rasa selamat sikit lah.
Jadi kalau tengok kat peta ni, dia berlaku dekat sini. Jadi bila kau berlaku kat sini, kalau ada tsunami pun dia akan pergi ke sana ataupun ke sini lah. So kita Malaysia tak kena lah, kerana banyak kepulauan lain yang menghadang untuk sampai kat kita. Jadi ini apa orang kita kata did not pose tsunami threat to Malaysia. Walaupun demikian Met Malaysia memang sentiasa memerhati keadaan di sekeliling bila ada berlakunya earthquake ni kerana kawasan kita ni, walaupun kita sebagai negara tak ada earthquake, tak ada punca-punca earthquake tersebut, tetapi berdekatan dengan kita terutama di Sumatera ada tempat di mana ada kemungkinan untuk berlakunya earthquake tersebut. Okay, so itu dari segi awal dia just untuk maklumat kita bahawa earthquake ini bukanlah sesuatu yang dia terjadi kadang-kadang, tak, dia memang sentiasa berlaku sentiasa berlaku. Okay, dan gempa bumi ni dari istilahnya simple je, daripada bahasa Jawa kita ambil daripada bahasa Jawa, berarti pergerakan bumi yang disebabkan oleh pergerakan yang mengejut di permukaan bumi yang berbatu. Jadi gempa bumi itu ialah kerana bumi itu bergerak. Jadi mengapa dia bergerak, kita akan ceritakan lepas ni. Dan sebagai contoh inilah keadaannya, maka kita akan dapati bumi kita bergerak, maka satu cara untuk menyelamatkan diri kita ialah duduk di bawah satu kawasan yang boleh melindungi diri kita daripada gerakan tersebut yang akan menjatuhkan semua peralatan yang ada di rumah itu. Okey, so itu adalah cara dia. Dan gempa ni diukur dengan panggilan skala Richter Richter, itu seorang saintis yang mengukur pertama kali dan grade dia bermula daripada grade 1 hingga 9 berdasarkan kepada kuat dan perlahannya gempa bumi itu. Nanti saya akan ceritakan. Walaupun demikian, ada juga lagi satu skala yang digunakan, iaitu skala Marshall. Jadi itu pun ada, tetapi kebanyakan kita yang membuat kajian mengenai gempa bumi ini akan menggunakan skala Richter, terutama dalam bidang geofizik lah. Jadi geofizik, geo itu geologi, dan saya sendiri adalah dalam bidang fizik. Jadi memang kita buat kajian inilah. Okay. So ini adalah alat yang digunakan iaitu untuk mengukur gempa bumi itu, iaitu kita ukur dia punya seismologi. Jadi seismo tu daripada bahasa Yunani berarti goncangan. Jadi goncangan bumi tu kita boleh ukur. Tengok tu. Jadi bila berlakunya goncangan, maka akan berlaku lah, kita boleh ukur. Nampak dia punya plot tersebut Okey. Dan kita dapati bahawa kalaulah telah dibuat rekod mengenai gempa bumi ini, di mana kedudukan pusat gempa bumi ini sejak daripada tahun 1963 lagi sehingga 1998, kita akan nampak dia mengikut satu garis, beberapa garisan. Dia tak berlaku kat mana tak tentu hala. Dia mesti ada ikut garisan-garisan yang tertentu. Ini garisan ini, dekat kawasan-kawasan ini, dekat kawasan-kawasan ini, dan juga kat sini. Malaysia duduk, pasal map ni besar, kecil, besar, taklah besar sangat. Jadi Malaysia nampak macam duduk dekat dengan kawasan gempa bumi tersebut. Tapi sebenarnya tidak, kita di luar daripada kawasan itu. Kalau kita lihat rajah ni, kita akan nampak ada bentuk yang tertentu. Dan bagi sesiapa yang mengkaji sejarah dunia, dia mengkaji sejarah dunia, dia akan dapati bahawa seakan-akan ni tempat ini adalah pada mulanya. Kalau kita tengok ini adalah Amerika, South America. South America, kalau kita gerakkan dia hala ke sini, kita akan dapati seakan-akan dia boleh bubuh dekat sini. Lucu ni. Kalau kita gerak ke sini, dapat dia, kita masukkan di situ. Seperti ini.
Ni dia terkeluar. Ini time ya, ini time jadi bila time tu berpusing, kita akan dapati dia terkeluar. Jadi begitu juga ya, di tempat lain ya, berlaku perkara yang sama. Ini India. India tu dia tarik tu terus naik ke atas ni. Kita dapat India kat situ. Okay, Malaysia kita dekat sini taklah berapa. Kita hanya turun naik je ke bawah sini. Okay, dan bahagian sini adalah Indonesia. Ya, Indonesia. Apa benda ni? Ini dia yang persoalan kita. Apa benda yang menyebabkan perkara ni berlaku? Dan kalaulah siapa yang membaca mengenai Nabi Adam alaihissalam, dia kata Nabi Adam ni turun di Sri Lanka. Itu dekat dekat sini ya. Jadi questionnya, adakah dia turun dekat sebelah bawah ni ke ataupun sebelah atas ni? Jadi itu persoalannya lah. Walaupun kalau kita baca ya, bahawa di antara India kontinen itu dengan Ceylon ya, ataupun itu dia ada bridge ya, ada bridge. So yang itu panjang cerita lagi lah, tak payah kita cerita lah. Tetapi apa yang jelasnya ialah semuanya ini adalah satu badan sebenarnya, satu badan tanah. Dan disebabkan oleh dunia ni berpusing ya, apabila dia berpusing, dia split ya, dia terpecah. Jadi bila dia terpecah ya, seakan-akan katakanlah kawasan ini dia duduk atas satu plat ya, dia duduk satu plate ya, satu plate tanah, dan kawasan ini duduk atas plate lain dan lain-lain lah. Jadi itu yang akhirnya kita dapati inilah pecahannya. So apa yang pentingnya ialah kalau kita tengok ni garis-garis hitam ni ya, garis-garis hitam ni adalah sempadan ni di mana wujudnya plate-plate tu ya. Dan mengapa dia berlaku gempa bumi? Ya, kerana dia terpisah. Jadi apabila yang ini pergi keluar, yang ini pergi ke katakanlah sebagai keluar ke sini, dan yang sebelah sini pula dia oleh kerana the way dunia ni berpusing, dia akan masuk ke dalam. Dia akan cuba nak langgar ini. Jadi pelanggaran yang ini ni yang menyebabkan, ini salah satu daripadanya, dia akan menyebabkan berlakunya gempa bumi. Dan kita dapati kawasan sini yang paling dahsyat sekali. Dekat sini apa yang berlaku yang sebenarnya? Itulah akhirnya yang terciptanya gunung yang tertinggi sekali. Itu disebabkan adalah dua plate yang apa orang kata, satu masuk ke dalam, satu keluar. Jadi dia akan membentuk satu gunung. Ini ada satu banjaran gunung yang disebabkan oleh dua plate yang berlanggar ya, dua plate yang berlanggar. So kalau mengikut kajian tektonik ini ya, ini dinamakan kajian tektonik, bahawa gunung Everest kalau mengikut kejadian ini, kita akan dapati gunung Everest ni makin lama makin tinggi. Dia tak turun. So sebagai ahli sains, bila kita tengok perkara ni, Masya Allah, kita tengok ya bagaimana ya Allah mencipta gunung. Jadi gunung tu dia boleh naik tinggi. Tetapi secara tak langsung ya, kita juga diberitahu dalam Al-Quran, kalaulah ada satu tempat yang tinggi gunung seperti ini, maka mesti ada lagi satu tempat di mana dia dalam ya, ke dalam hala ke dalam tanah. Jadi kita dapati ya, interestingly enough ya, kalau tengok ya cara ni, dia berpisah dekat sini, dan ini akan menyebabkan apabila dua tektonik ini ya, dua plat tektonik ni berlanggar, dia akan membentuk gunung Everest. Tetapi kita dapati dekat kawasan ini ya, dekat kawasan ini berdekatan dengan Filipina, dia makin lama makin terpisah ya, dia makin lama terpisah ya. Dan dengan itu dia akan mencipta ada satu kawasan yang sangat dalam, lebih kurang 10 kilometer dalamnya. So kita ada kawasan yang tinggi, iaitu Gunung Everest di sini, yang disebabkan oleh plat tektonik yang berlanggar. Dan kita ada lagi satu kawasan yang sink, yang kita panggil sebagai sink, dinamakan Marina Sink ya, Marina punya sink. So ada dua tempat lah, sini dalam dan sini tinggi. Very interesting. Ini adalah kajian plate tektonik lah, plate tektonik.
Dan dia akan ada disebutkan dalam Al-Quran nanti. Saya akan bincang mengenai Al-Quran nanti, mengenai perkara ni. Jadi kita balik kepada earthquake ni. Apa dia punca earthquake? Kalau secara naturalnya adalah berpunca daripada apa yang kita bincangkan tadi, iaitu pergerakan plate tektonik itu. Jadi apabila plate tektonik itu berlaku, maka dia akan menggoncang bumi tersebut. Mengapa plate tektonik itu menggoncang? Kerana satu mungkin naik ke atas, satu mungkin turun ke bawah. Jadi maka apabila kita katakan dua plate atau plate berlanggar, maka kita akan dapati dia akan menyebabkan satu tolak satu lagi. Dan apabila dia tolak satu lagi, kita tahu daripada perbincangan kita yang lalu akan wujudnya apa yang kita panggil sebagai friction. Jadi friction tu dia akan menahan pergerakan tektonik tersebut, dan apabila tiba satu ketika friction itu akan terlepas. Dan apabila dia terlepas, nanti kita akan dapat gempa bumi. Saya akan tunjukkan rajah dia nanti. Pasal risau. And then yang lagi satu ialah disebabkan oleh volcano. Volcano ni berasal daripada magma yang duduk di tengah-tengah dunia kita ni. Dunia kita ni mula-mula adalah terdiri daripada magma. Daripada kalau kita pergi daripada surface sampai ke bawah, kita akan dapati dia mula dengan magma. Tetapi lama-lama kita dapati bahagian atas tu akan terpecah menjadi tectonic plate ini. Akan jadi tectonic plate dan dia akan terapung di atas magma tersebut. Dan volcano ni terjadi dengan apabila magma tu tahu macam mana dia terjumpa jalan keluar ke atas permukaan. Bila dia dapat, oleh kerana dia panas, kita tahu so satu benda yang panas tu dia akan naik ke atas. Jadi itu adalah volcano. Jadi apabila dia naik ke atas, maka dia akan melepaskan juga tenaga yang menyebabkan berlakunya earthquake. Itu yang kedua. Selain daripada itu, ada juga yang berpunca daripada human, oleh manusia. Di mana manusia, sebagai contoh, dia mengorek arang batu. So bila dia korek arang batu, dia dapati bahawa dia kena mengeluarkan air daripada arang batu tu supaya dia boleh ambil arang batu tersebut. Jadi bila mereka mengeluarkan air ni, ini akan menyebabkan perubahan dalam tekanan di dalam tanah tersebut. Dan ini apabila tanah tu berubah, maka dia akan menyebabkan juga earthquake. Selain daripada itu adalah bila kita bina empangan, secara tak langsung air yang di sebelah belakang empang itu, dia mempunyai berat yang lebih. Sebenarnya kita ketahui berat air adalah lebih daripada berat udara. Jadi oleh kerana dia terlalu berat, dia juga akan menyebabkan gegaran earthquake ini. Ini dekat Hoover Dam, mula-mula buat Hoover Dam tu, dia dapati ada earthquake berlaku dekat kawasan California. Dan yang akhir sekali ialah daripada bangunan. Sekarang ni kita buat bangunan makin lama makin tinggi. So apabila bangunan tu makin lama makin tinggi, pada dasarnya sebagai contoh, kalaulah dia melebihi 7,000 metric ton, dia lebih daripada 7,000, bumi ni tak boleh tahan. Jadi maka dia akan bergegar disebabkan oleh beratnya bangunan tersebut. Dan kalau silap-silap, bangunan tu akan tenggelam ke dalam tanah. Kalau kita tak berhati-hati, tak membuat beberapa design yang perlu kita masukkan dalam bangunan tersebut. So itu dia punya earthquake. Jadi maknanya ada dua kemungkinan earthquake ini. Satu secara natural, iaitu pembentukan daripada tectonic plate. Yang kedua ialah daripada volcano, iaitu daripada dan yang kedua, yang lainnya pula ialah disebabkan oleh, yang tiga lagi ialah disebabkan oleh human. Kalau di Malaysia kita masih tak mengorek arang batu, walaupun kita mempunyai banyak arang batu tapi kita tak mengorek. Tapi di negara-negara seperti Great Britain dan juga Amerika, mereka ada buat perkara ini.
Mengenai dam pun sama ya. Dam yang kita ada tak besar ya, berbanding dengan Hoover Dam ya, yang agak besar. Okey. Dan dari bangunan kita taklah seberat yang ada ya. Okey. Jadi kita kata type of ini bergantung kepada apa punca dia sebenarnya. Kita panggil tadi tectonic earthquake ialah disebabkan oleh plate tektonik. Kalau volcano maka volcano earthquake lah. Kalau collapse earthquake adalah apabila bangunan ataupun apa-apa saja yang berat ya berada di atas permukaan tersebut. Dan explosion earthquake adalah apabila human activity ya, sebagai contoh dia meletupkan bawah tanah ke apa semua juga akan menyebabkan earthquake. Okay? So kalau gambar dia seperti berikutlah. Ini tektonik ya, kita nampak ni pergerakan plate tektonik tersebut. Dan ini pergerakan plat dia tu satu arah lagi satu arah. Ini dinamakan shear punya tectonic plate. Ataupun dengan volcano ya. Volcano ni datang ni daripada bawah magma di dalam bumi dan dia dapat cari jalan keluar, maka dia akan mengeluarkan magma tersebut. Oleh kerana dia panas dia akan naik ke atas dan itu akan menyebabkan juga berlakunya gempa bumi. Dan juga ini adalah disebabkan oleh manusia ya, kerana dia buat bangunan dan design dia tu ya, dia melebihi daripada apa yang saya sebutkan tadi 700,000 square feet ya. Maka itu juga akan menyebabkan earthquake. Dan akhir sekali adalah letupan ya, bila sebagai contoh Hiroshima dan Nagasaki apa semua itu akan menyebabkan earthquake ya, oleh kerana letupan. Ini contoh ya kalau fault. Jadi kita nampak ini ada fault. Jadi kita akan nampak ada kalau dia membuka seperti ini, maka 2-3 kali berlakulah. Satu plat tektonik itu membuka, lagi satu ialah disebabkan oleh volcano. Jadi ada beberapa kemungkinan lah. Jadi ini adalah dia punya skala-skala yang menyebabkan gempa bumi tersebut. Skala-skala gempa bumi tersebut. Okey. Ini contohlah kadang-kadang oleh kerana kita tengok ini adalah dua plat dan dua plat ni mungkin dalam kes ini dia berlanggar ada satu sama lain. Jadi pelanggaran itu akan menyebabkan adanya friction dekat kawasan ini. Ya, friction dekat kawasan ini. Jadi friction ini ialah yang akan menyebabkan gempa tersebut. Ataupun kalaulah dia turun naik, maka sama juga ya, apabila satu turun lagi satu naik, ini dinamakan normal fault normal fault. Dan ataupun kita boleh dapat strike slip fault, maknanya dia akan pergi shear ya, secara parallel satu pergi sebelah sini, lagi satu pergi sebelah sana. Jadi macam mana kita tahu semua ni? Macam mana kita tahu yang bahawa akan berlaku strike slip fault ke ataupun normal fault ke? Ya, ini kita boleh tengok ya daripada bumi ya. Kalau tengok kat bumi ni, agak-agaknya yang ni apa? Ya, kalau kita tengok sini, ini adalah para satu bahagian tanah, ini tanah lain, ini tanah lain, ini tanah lain, ini tanah lain. Dan maknanya tanah ni satu telah naik, lagi satu telah turun. Maknanya ini normal fault. Jadi kita boleh nampak ya bahawa ini adalah kejadian normal fault. Saya suka ya pergi ke Afghanistan ya, tengok ni. Bila saya tengok kat bukit-bukit tu, sama juga saya pergi ke Yaman ya, saya dapat tengok benda ni dengan jelas ya, pasal dia bukit-bukit dia kemudian flatland. Saya seronok tengok benda-benda ni ya, bila kita nampak. Tapi malah ni saya tak ada gambar lah. Ini gambar saya ambil daripada internet ya. Okey. Ataupun dia boleh normal fault dua side, pasal ni masing-masing lari. Jadi ini adalah fault block, jadi mountain pula kat tengah. Jadi itu special dia lah. Okey. Jadi semua kita kena measure dia punya tension, dia punya angle, berapa hanging, berapa jadi footwall. Jadi ini semua kita boleh nampak ni. Ini semuanya berakhir dekat sini. Minta maaf lah gambar kecil sikit. Ya, kerana kalau kat kelas ni kita kira lah semua ni. Tension dia, berapa angle dia. Jadi dengan itu kita boleh kira ya.
berapa tekanan yang berlaku. So balik kepada tektonik teori. Ini adalah gambar asal. Berdasarkan apa yang ada sekarang ni, kita lihat bahawa bumi ni pada asalnya, ini berdasarkan kepada pergerakan-pergerakan yang ada sekarang ni adalah dalam bentuk ini. Ini bentuk dia, ya, tektonik asal ya, maknanya Allah create dunia ni seperti ini pada mula ni. Apa benda dekat sini apa semua ni? Ini air. Ini air. Yang ni pun air. Ini saja bahagian tanah. Ya, bahagian tanah. Dan bila masa berlalu, ya, kita dapati dunia ni berpusing. Jadi tanah tu akan terpisah. Ya, terpisah atas satu sama lain. Dan pemisahan ini akan menyebabkan macam saya telah sebutkan tadi lah, akan menyebabkan gempa, ya, akan menyebabkan gempa. Okey, ini dinamakan gempa tektoniks, ya, gempa tektoniks. Dan ini adalah gambar yang slow motion ni lah. Kalau ikut tahun by tahun, dia akan berubah. Dan akhirnya bentuk seperti ini yang ada sekarang lah. Okey. Ataupun ini dia lah. Kalau kita nak tengok, kalau kita zoom in bahagian sini, kita akan dapati seperti ini. Yang ini kalau berlanggar dua-dua je. Macam contoh, plat ini dengan ini, dia akan berlanggar. Jadi dia berlanggar, satu dia akan masuk ke bawah. Pasal apa dia masuk ke bawah? Kerana dia mungkin lebih berat lagi, ya, berbanding dengan yang atas. Dan bawah ni, seperti yang saya katakan tadi, adalah molten, ya. Adalah molten, ya. Maknanya dia dalam bentuk cecair, ya, bentuk cecair. Walaupun di atasnya adalah solid. Okey, apa yang di sini, ya, interesting, ya. Al-Quran telah sebut, ya, mengenai gunung, ya. Allah telah sebut dalam mengenai gunung ini. Dia kata gunung ni sebenarnya ada pasak, ya, ada pasak. Maknanya ada sesuatu, ya, di bawah gunung tu yang menyebabkan gunung tu tak boleh bergerak. This is interesting. Dan mengikut kajian ahli geologi sekarang, ataupun dan geofisik, kita dapati bila kita ukur, ya, bahawa gunung ni memang ada seakan-akan pasak dia. Ini dia pasak dia. Ini gunung. Bawah dia tu kita expect rata lah sepatutnya. Tak. Kita dapati dia ada root. Ada root ataupun pasak tu. Jadi, rupanya gunung tu dia akan berlanggar, naik dan turun. Okay. Ini bahagian ni molten, ya. Ini molten. Jadi maknanya ini molten. Jadi kalau nak ikutkan, dia akan, kalaulah dunia ni berpusing, masih continuously berpusing, maka dia akan bergerak. Tetapi oleh kerana adanya pasak ni, dia tak boleh bergerak sangat. Dia macam kita naik kapal lah. Bila naik kapal, kalau kita tak nak bergerak, masa kita tahan kita macam kaki kat belakang tu, dia tak boleh gerak sangat lah. Okay. So, jadi ini adalah satu contoh, ya, gunung yang memang dalam Al-Quran disebutkan mengenai perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil ardha mihada wal jibala autada. Have we made the earth a bed and the mountain as a pack. Maknanya dunia ni, kalau kita tengok ni, rata, tetapi dekat gunung ni rata, ni ada pack, ada dia punya penghalang. Jadi mountain, jibal, yang ni sekarang ni adalah pack, autada, ada root ataupun pack. Ini dia root. Okay, interesting. Kita pun tahu ni pun, saya ingat tak sampai 40 tahun atau 50 tahun yang lalu. Sebelum ni tak tahu, tapi Al-Quran dah sebut perkara ni 1444 tahun yang lalu. So, apa yang kita lihat ialah apa yang dah disebut dalam Quran. Terkejut kita lah. Quran dah tahu dah mengenai perkara ni. Dan ini adalah dalam satu buku teks, ya, Understand Earth, ya. Ini adalah buku teks yang selalu digunakan. I think dekat USM pengguna ni untuk geologi. Beneath a mountain range where the crust is thickest, a deep root projects into the mantle and provide buoyancy.
Ini dia buku teks. Baru nak sebut kita dah dalam Quran 1014 dah sebut dalam perkara ni. Okey. Dan yang interestingnya ya, ini adalah Al-Quran ya. The mountains that you see, you think they are stationary. Bila kita tengok kat gunung, kita tengok macam seakan-akan dia tak bergerak. Ya, memang kita nampak dia tegak je, tak ada bergerak. Tapi yang sebenarnya dia terapung ya. Dia terapung sebagaimana awan tu terapung. Faham tak? Awan kalau kita tengok kat atas dia terapung. Yang sebenarnya gunung itu pun terapung. Yang ini pun kita tahu baru kuat recently lah, tak sampai 100 tahun. So ini menunjukkan ya bahawa Al-Quran itu memang ditulis di apa orang kata memang daripada Allah dan bukan daripada orang lain. Jadi kita nak explain tu, kita tengok gambar ni. Gambar ni very interesting. Ini molten ya, ini molten. Mana tahu kita, macam mana kita tahu ni molten? Ya, kerana apabila kita masuk dalam gunung yang berapi, kita akan dapati bahawa di bawahnya itu adalah molten ya. Molten ni maknanya cecair ya, cecair. Jadi dia molten, dia naik ke atas, maka pelat-pelat ini ya, akan terpisah di atas satu sama lain dan macam ini ni terpisah kat sini. Ni dapat satu bentuk pelat kat sini. Mungkin gambar ni tak perlu. Ni dia contoh dia. Tengok ni ya. Bila adanya satu tempat di mana dia boleh keluar, dia akan naik. Dia naik ke atas. Itu yang dia jadi volcano tu. Dia jadi volcano. Apa yang menyebabkan ini? Hanya Allah saja dia tahu ya. Hanya Allah saja yang buat ni. Yang ini the next question is, boleh ke manusia buat ni? Tak boleh. Kalau ada orang kata dia boleh buat ni, memang orang kata something lah. Ilmu kita tak sampai setakat itu lagi. Tak sampai setakat itu. Allah tak bagi ilmu tu. And bagi pandangan saya lah sebagai seorang ahli fizik, saya rasa mustahil ada siapa boleh buat ini. Hanya Allah saja yang boleh buat. Hanya dengan kuasa Allah saja. Itulah Allahu Akbar. Kita kena faham itu. So kalau nak tengok lukisan ni, dia seperti ni ya. Mungkin gambar ni lebih jelas dekat sini. So ini dia inner core apa semualah. Ini tempat yang tercair tersebut. Jadi bila dia pusing, dunia ni berpusing, maka dia akan menyebabkan adanya ridge. Ini akan menjadi gunung nanti, gunung berapi. Tetapi ada juga yang trench menjadi trench dan jatuh ke dalam, ini pun jatuh ke dalam. Ini yang dijadikan Marina Trench tadi yang saya ceritakan. Ada gunung. Kalau gunung tu katanya paling tinggi sekarang ni adalah Mount Everest dan sebelah sini adalah Marina Trench. Jadi itu split tu adalah satu plate lah. Satu plate in that sense. Very interesting. Itulah kalau kita ada peluang untuk mengkaji ya, dalam dunia ni. Melihat kepada dunia kita ni saja. Ni kita ni duduk atas ni ya. Kita semua duduk atas ni. Tak sedar pun diri kita bahawa Allah telah create dia ni ya. Dan ini semua bergerak. Ini semua bergerak ya. Dia bukannya duduk kat situ ya. Dia bergerak. Inilah dia ni kita. Jadi Tuhan dah cerita pun ni perkara ni 1400 tahun yang lalu. Dia kata gunung tu walaupun kita tengok macam dia tak bergerak, sebenarnya dia bergerak. So bagaimana awan ni yang bergerak juga ya. Awan bergerak kerana angin, gunung bergerak kerana dia duduk atas magma dalam bumi. Jadi duduk bergerak in the sense. Okay, itu dia Allah telah cakap dalam Al-Quran. Okay, jadi credible kita tengok bahawa benda ni betul. Jadi kita kena faham sekarang ni ya. Jadi lain kali kalau kita tengok gunung, janganlah kita fikir bahawa gunung tu tak bergerak. Dia bergerak sebenarnya. Okay. So kita dapati ini adalah proses di mana adanya convection current bila dia cecair dalam sunnatullah maka dia akan membentuk current. Jadi current itu yang menyebabkan kita akan dapati pergerakan plate tektonik ini plate tektonik itu terutama apabila dunia ni berpusing dan ini adalah kesannya kalau kita tengok sama ada dia bergantung kepada di mana lokasi dia akan membentuk shear ataupun dia akan bentuk seperti yang ini.
ataupun dia akan berlaga di antara satu sama lain. Dan dia akan again membentuk sama ada gunung Merapi, ini gunung, ataupun dia akan membentuk trench seperti kat sini. Okay. So itulah dia tectonic plate. Dan tectonic plate yang paling banyak dikaji sekarang ni adalah di Amerika Syarikat. Kerana mengikut apa yang kita kaji, kita dapati bahawa Amerika Syarikat itu memang apa yang tajuk apa dalam kita punya presentation hari ni, dia crouching, dia tunggu masa je lagi. Once dia jadi nanti, earthquake yang paling besar dalam dunia akan berlaku. Kerana apa yang kita dapati sekarang ni, plate itu pergerakan plate itu dah makin lama makin perlahan, dan ada setengah bahagian makin lama makin laju. Jadi bila dia tak sama ni, ini akan menyebabkan nanti gempa bumi yang dahsyat. Semua orang masih menunggulah. Kerana bagusnya orang Amerika ni, dia buat sistem monitoring, dan sistem monitoring dia simple saja. Dia lihat perubahan jarak di antara dua-dua plate itu. Dua-dua plate tersebut. Okey, so ni dia kita nampak. Ni dia plate tersebut. Kalau kita nampak, kita lukis lah ni supaya dia lebih jelas. Jadi bergantunglah kat mana kita duduk. Jadi kalaulah kita pergi dekat Filipina, dia ada ni Pacific Plate, dan ini adalah plate lagi. Jadi kita dapat Mariana Trench. Ini dia Mariana Trench, tempat yang terdalam di dalam dunia, jauh dia lebih kurang 10 kilometer. Okay, so kalau kita nak lukis dekat dunia punya, dia seperti berikut. Sekarang kita nampak, Malaysia tak kena rupanya. Malaysia tak duduk dalam air yang dalam, dan actually dunia kita ni, Masya Allah, Allah telah meletakkan dia tempat yang paling selamat sekali. Tak ada tempat lagi yang paling selamat selain di Malaysia. Indonesia pun tak selamat, kerana dia berdekatan dengan sini ada plate dia. Ada satu plate dekat sini yang boleh menyebabkan genggaran apa semua lah. Jadi Malaysia ni selamat. Betul-betul duduk kat tempat air cetek dia katakan kat sini. Okay. So itulah dia kita dapati. Dan kita boleh ukur perkara ni dekat Makmal, di USM dan di universiti lain pun ada. Alat dia simple je. Seperti ini saja dan kita akan ukur ini seismic wave yang kita boleh ukur, dan Richter scale itu adalah seperti berikut. Dia bermula di 1.0, kita akan nampak dia bergerak-gerak gitu, kemudian dia minor, light, moderate, strong, dan akhirnya sampai meruntuhkan bangunan. Itu adalah grade. Jadi kalau kita tengok kucing, katakan kucing yang duduk dengan anjing 2 ekor kat situ, kalau dan ada tikus kat situ, mula-mula sekali meloncat ialah tikus. Meloncat je tikus, itu nama dia baru low punya lah. Kemudian bila kucing pun meloncat, itu lagi actually Richter buat ni sebagai contoh, dan saya very interesting bila tengok. Dan apabila anjing itu pun meloncat, itu tanda dah kuat sangat. Kuat sangat. So very interesting menggunakan 3 binatang ni, tikus, kucing dengan anjing. Jadi tengoklah dia kesan-kesan ni, impak dia terhadap earthquake. Dan ianya ada frekuensi earthquake frekuensi, dan berapa destructive power, saya tak nak go into detail ni kalau kita tengok ada energy equivalent dia, dan kita kalau dekat geofizik memang belajarlah perkara ini semua. Okey, ni dia alat dia yang diukur, ni alat lama. Okey, dan bila kita ukur, kita guna seismograph ataupun seismogram. Jadi kita nampaklah itu. Jadi apa yang berlaku katakan di Amerika pun kita boleh ukur juga. Yang interestingnya, oleh kerana nuklear selalunya nuklear ni bila bom dia tu dia meletup kan, kita boleh ukur kata di Malaysia. Ada earthquake ke? Kalau semua kata tak ada pun, mestilah somebody dah bom kan nuklear kat mana-mana, buat test nuklear bom. That's why orang buat nuklear bom ni tak boleh sorok. Semua orang boleh ukur, termasuk di Malaysia. Okey, masa saya bekerja dekat USM tu, kami dapatlah detect 2-3 bom yang dibom oleh Amerika di tengah laut
kepulauan apa kan nama dah lupa lah. So tapi kita boleh detect lah dekat Makman ya, seismik ini ya, seismik ni. So ni dia contoh dia. Kalau kosong maknanya tak ada earthquake, kita dah kata relax je semua orang. Kalau lah dia agak rendah, kita mula bertanya, apa benda yang bergerak? Kalau lah semua dah mula bising, kita tahu level 2, dan apabila kita dapati lampu pun dah bergoyang, itu level 3. Level 4 semua orang dah kelang kabut lah. Level 5 semua orang takut lah. 5 apa benda-benda dah mula jatuh dan bangunan mula bergerak ada 6 dan 6 apa langsung lah bangunan langsung runtuh dan habis semua runtuh pada level 7. Ini contoh-contoh lah gambar digunakan untuk describe apakah dia kekuatan ya. So ini adalah earthquake, kita kena prepare before, during dan after ya, kerana earthquake ini bila berlaku kita kena prepare lah for it lah before dia berlaku, dan during pun kita kena prepare, dan after pun kita kena prepare. Okay, sebagai contoh ya, during itu kita kena semua jatuh turun ke bumi, jorok bawah katakan meja, supaya kalau apa-apa jatuh pun dia akan protect kita. Kalau lah kita berdekatan dengan laut, kita suruh naik tempat tinggi lah. Kerana air akan naik dengan tinggi. So ni sebagai contoh lah, duduk bawah meja dia. Jadi kalau apa-apa jatuh pun kita selamat. Ataupun kalau lah ombak, tengok ombak dia punya besar kan, dia akan menyebabkan tsunami. Okay. So ini dia prosedur dia, tak apalah kan, so, kita tak berlaku sangat ya, tetapi eloklah kita prepare. Dan ini dia disaster supply kit yang patut kita ada ya. Ini bukan saja untuk earthquake, untuk semua keadaan yang sebenarnya. Okey, jadi apa yang perlu kita buat semasa earthquake, apa yang kita semasa earthquake itu apa, kalau ada walker ke wheelchair ke, apa yang kita patut buat. Kalau lah after earthquake, kita kena check kadang air kadang-kadang dah rosak, air akan mengalir kata, dan kita kena check lah, jangan guna lift ya, kerana lift bahaya maksudnya. Kena check dulu lampu ke ataupun ada yang berlaku pada bangunan untuk bangunan check lah semua wiring semua ya. Ini penting ya dalam menjaga keselamatan kita. So baru nak pergi kat Turki ya. Okay. Turki ni ya, earthquake dia memang mengejutkan ya. Walaupun ni sebenarnya bagi orang yang duduk dekat Turki, dia kata ni tak ada apa, ni biasa ya. Tetapi magnitude dia tu yang menyebabkan semua orang terkejut ya. 7.8 ya. 7.8 ya Richter. So dia berlaku betul-betul dekat plate ini ya. Plate antara dua ni, iaitu Anatolian plate dengan Arabian plate ya. Dia berlaku dekat sini. Jadi earthquake tersebut, perhatikan ya, ini adalah Syria dan ini adalah Turki. Jadi bagi siapa yang mengkaji kawasan ni, dia tahu ini adalah kawasan Syria baru je berperang, dan ramai ya mangsa-mangsa peperangan daripada Syria ni sekarang ni dah cuba nak menyeberang ke Turki dan cuba juga untuk pergi ke negara Eropah. Itu dia punya background dia. Dan dia ada aftershock dia. Sebenarnya 2 kali earthquake tu, sekali dan 2 kali, kali kedua. So dia ada 2 earthquake berlaku ya di Turki tersebut. So okay, ni gambar-gambar, saya tak nak tunjuk yang detail lah. So ni dia kedudukannya. Earthquake yang pertama 7.8 magnitude berlaku dekat sini. Kemudian earthquake yang kedua berlaku dekat sini. Okey, tapi dua-duanya berlaku dekat East Anatolian Fault. Fault di antara Anatolian Plate dengan Arabian Plate. Mereka berlanggar kat sini. Berlanggar kat sini. Okey. Jadi kita katakan Anatolian Fault system, the border between Syria dengan Turki. Jadi yang itu yang menyebabkan apabila plate itu bergerak ya pada arah yang berbeza, maka dia akan menyebabkan
berlakunya fault line dan putting pressure to the fault line. Inilah dia yang menyebabkan earthquake. So dia lebih kurang sama macam kat California nanti, iaitu San Andreas Fault, juga akan berlaku perkara yang sama. Jadi kalau kita tengok berdasarkan kalau kita belajar daripada Turki dengan Spain, dengan Syria ni, apa yang akan berlaku di Amerika adalah dalam julat ini juga, dalam julat 7.5 magnitude dan 7.8, agak kuat lah, sampai bangunan pun akan runtuh. Jadi kalau kita ceritakan ini lebih kurang, kita ambil watermelon, kita ada biji dalamnya, kita penyetkan dia. Itu dia kekuatan yang akan berlaku. Jadi terplanting habis biji-biji itu terkeluar. Kerana dia compress. Jadi itu dia earthquake kat Turki. Dan ini dia contoh dia apa yang berlaku. The rock beneath the surface contain point of weakness. Jadi the movement cause the rock to deform. Jadi dengan itu akan menyebabkan deform, maka dia pun akan, then the stress exceed the strength of the rock fracture, jadi berlakulah earthquake. Jadi dia earthquake dekat Turki dengan Syria. So kalau kita lihat, ini yang pertama epicenter, kemudian epicenter yang kedua. Jadi kita dapati bahawa mereka menghadapi dua kali. Ini yang menyebabkan banyak masalah dari segi kesannya kepada penduduk terhadap earthquake tersebut. Tetapi yang ini yang kita ramai orang tak tahu bahawa earthquake ini berlaku di antara Syria dengan Turki. Dan kita tahu Syria sedang mengalami peperangan saudara. Dan ramai orang Syria sekarang ni cuba untuk lari ke Turki dan pindah ke Europe. Jadi kita dapati sekarang ni, kalau kita tengok dari segi jumlah ini, memang kesian. Memang kesian. Jumlah yang masuk ke Turki, Jordan, Lebanon, masuk ke Turki aja dekat 1.6 million. Dan mereka ada yang terpangkap dekat sempadan itu. Jadi inilah dia keadaannya. Bila berlakunya earthquake itu, yang ini part ini, kalau kita lihat tak ada cerita sangat. Yang ini yang kita kena cerita sebenarnya. Kerana puncanya ialah berlakunya peperangan di Syria. Peperangan di antara perang saudara di Syria. Dan pada waktu ini sekarang ni cuacanya amat sejuk. Amat sejuk. Jadi kalau kita tengok gambar dia, ini dia lah earthquake tersebut perbandingan dia di antara bangunan-bangunan. Ini tengok cantik je. Lepas tu lepas earthquake, bangunan ni habis semua runtuh. Tinggal bangunan yang ni saja. Begitu juga di sini mula ada bangunan ni yang sekarang dah runtuh. Okey. Sama juga sini. Ada bangunan yang dah runtuh. Sini ada satu barisan bangunan habis semua runtuh. Jadi itu dia. Dan apa yang menyedihkan ialah migran. Migran ni sekarang ni cuba lari dari Syria nak masuk ke Turki. So ramai yang terpangkap di tempat berlakunya gempa bumi. Jadi mereka ni memang tak boleh pergi ke mana-mana. Makanan tak cukup dan macam-macam lah tak cukup, kerana tahu sajalah mereka ni dah refugee, tambah pula dengan gempa bumi yang turun. Okey, so ada yang ini menunjukkan apa yang berlaku di sana lah. Mereka memanaskan badan mereka kerana winter dan menanam ni anak dia semuanya sedih dalam keadaan di sana. So kita haraplah kalau boleh orang Malaysia membantu. Kita punya GPM ni GPM punya warehouse. Kalau boleh kita dermalah apa yang kita ada supaya membantu terutama anak-anak yang homeless ni yang tak ada tempat kerja. Dan yang malangnya budak-budak ni nanti akan, kalaulah tak ada siapa yang membantu mereka, kita takut mereka nanti akan terpisah dari keluarga mereka. Dan bukan itu saja, mereka akan digunakan oleh orang-orang kawasan tu yang tak bagus menjadikan mereka servant dan lain-lain lagi. Okey, kita harap ini tak berlaku lah. Kalau boleh kita bantu mereka ini
Kerana ini penting ya, kerana mereka adalah orang Islam dan kita sebagai orang Islam juga patut ya merasa ya bahawa kita boleh membantu mana yang boleh. Ini dia keperluan yang diminta ya, 17,000 minyak, heater, medical consultation, ready to eat meal, dan ini contohlah bagi satu daripada itu World Vision. Saya tak dapat dari GPM ya, sebenarnya apa keperluan mereka. Jadi memang amat menyedihkan ya, sebenarnya. Okey. Dan ada somebody tanya saya, bolehkah HAP ni, iaitu High Frequency Active Aurora Research Program ni menyebabkan apa nama gempa bumi di Turki dengan Syria? Saya rasa kalau dia nak buat pun, buat apa dia nak buat, kerana kat situ yang ramainya ialah pelari-pelari. Dan memang dia tak boleh buat pun. Jadi tujuan hub ni is just nak tengok sama ada boleh tak kita guna radio frekuensi ya pada ionosphere. Itu je tujuan dia. Dia tak ada buat benda lain. Jadi ionosphere ni kalau siapa yang tak tahu adalah lebih kurang 350 km daripada bumi ya, daripada bumi. Itu dia ionosphere. So dia pun nak kaji tengok kalau lah dia pun nak hantar satu high frekuensi punya band ke atas ni, adakah dia boleh digunakan ataupun tidak. Itu saja. Bukan dia, tujuan lain tak ada. And actually pada 2014 HAP ni telah pun di cancel program ni. Dah tak ada dah pun. Jadi cerita mengenai dia sebagai weapon apa semua ni tak boleh percaya je lah. Memang dari segi saya mula-mula tak nak komen ya, tetapi tak tahu macam mana boleh heboh pula kat Malaysia ketika itu. Jadi contoh dia lah berikut lah. So the next yang saya nak bincang ialah tsunami. Monitoring memang kita duduk jalan sekarang ni. Tapi malangnya bila saya pergi ke Aceh itu, ada orang jaga lagi tak? Tak ada dah, dia kata. Itulah kita hangat-hangat dia ayam. So besok bila jadi lagi sekali baru keluar kabut. Inilah dia masalah kita. Ya. So bila awak tadi hub tadi itu dia contoh-contoh dia memang tak boleh pakai lah. Tak boleh percaya lah itu. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ada itu rimau hitam, rimau itu sedang menunggu, sedang merunduk, crouching, menunggu masa saja. Okey. So saya serah balik kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Prof atas pembentangan sebentar tadi. Alhamdulillah, satu pembentangan yang sangat detail. Alhamdulillah kita dah dapat faham dah kan macam mana gempa bumi itu berlaku. Ialah satu perkara yang saya boleh katakan sunatullah, sebahagian daripada sunatullah yang kita tak boleh nak kita tak ada kuasa untuk membendung dia. Itulah ketentuan dia. Jadi dan itulah dengan macam-macam yang saya tertarik itu yang hub tu lah kan, yang ramai orang duk guna hub tu sebagai kambing hitam dia orang. Okay, baik, insyaAllah saya bukalah ruang kepada semua ahli usrah yang hadir pada malam ni untuk apa-apa jika ada ingin bertanyakan soalan berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, atau ada yang ingin berkongsikan pandangan ataupun komentar, silakan. Saya buka ruang lah kepada semua yang hadir. Sila, ada siapa-siapa ke yang ingin bertanyakan soalan ataupun bersuara? Ada ke? Hari ni agak ramai juga yang bersama dalam ruangan Zoom pada malam ni. Mungkin akan ada soalan-soalan, komentar-komentar, pandangan-pandangan. Saya buka ruang kepada semua yang hadir. Cik Ghazali ada, Puan Zuraida, Cik Ibrahim, Puan Saimi, Puan Siti Aja, Cik Badawi, Cik Sulaiman.
Yang Vivo 1906 ni saya tak tahu lah nama dia apa. Silakan, ada yang ingin tanyakan soalan apa-apa, silakan saya buka. Oh, kita ada yang bertanya di ruangan chat daripada Cik Ghazali. Salam Prof, macam mana nak gambarkan sebagai layman beza antara skala 4, 5 dan 6? Dan sebenarnya saya ada tunjuk gambar dia. Dari segi gambar tu, selalunya 4, 5, 6 tu, kalaulah kebanyakan kita sebagai layman, dia seronok nak cerita. 4 tu lagi seronok. Dia kata dia bergoyang sikit-sikit. Rasa nak macam apa orang kata. Tapi one thing baguslah, kita ni tak minum arak. Tapi kalau orang minum arak, dia kata yang 6 tu macam dia minum banyak. Jadi saya pun tahu dia kata. Tapi betul, bila 6 tu kita, kalau kita berjalan, kita tak stabil lah. Kita rasa kita dah nak jatuh. Tetapi kalau 4 tu dia masih boleh lah, dia boleh main-main lagi. 4 tu dia rasa seronok sebenarnya. Kerana digoyang-goyangkan sikit. Okey. Jadi itulah. Tapi by 6 tu dia dah tak boleh. Kalau dia nak berlari pun dia akan dapati dia tak boleh lari tegak. Dia akan lelong-lelong. Macam tu lah kalau kawan-kawan saya masa di luar negara, masa saya belajar dulu, mereka kata masa itu dah minum banyak. Dah tak boleh lah. Kaki pun tak sure. Betul ke kaki dia? Dia duduk jalan. Jadi these are the thing lah happening. So memang teruk lah. Memang teruk. Memang kalau kat Jepun kita alhamdulillah lah, depa ni ilmu depa one thing kan, depa just untuk maklumat kita lah sejarah. Masa depa menakluki Malaysia, masa dia masuk ke Malaysia, the first thing depa cari, kita ingat kan depa nak cari timah. Rupanya depa pergi cari getah kita. Lepas tu kita heran lah, orang kampung semua heran. Pasal apa pula orang Jepun ni nak getah? Wahal apa orang kata kita skerap-skerap pun duk buah. So masa itu baru kita tahu rupanya getah tu mereka guna untuk bangunan mereka, untuk protect daripada gempa bumi. So that's why kita dapati kalaulah berlaku gempa bumi di Jepun, bangunan dia masih elok lagi. Memang saya pun pernah duduk kat Jepun, kat Kyoto. Memang kuat lah. Kalaulah ikut macam saya duduk kat California tu, kami memang lari terus ke tempat kosong. Maknanya kat padang ke kat mana ke, supaya tak kena apa-apa. Tapi kat Jepun saya tengok dia pun tak lari. Dia kata bangunan kami kuat lah. So and lepas itu saya tanya dengan kawan-kawan saya dekat universiti. Oh, kami guna getah Malaysia, dia kata. Oh, saya kata, oh, dahsyat juga getah kita ni. Bagus juga ya. Memang betul dia kata. The first thing that we go for masa Perang Dunia Kedua dulu ialah getah, dia kata. Sampai sekarang kami hidup masih import getah daripada Malaysia. Tapi itulah harga dia murah sangat, tak tahu pasal apa. Wallah. Baik, terima kasih Cik Ghazali dan Prof. Ada komen daripada tak tahu siapa ni, Vivo. Alhamdulillah Malaysia berada dalam zon selamat. Mungkin satu masa nanti negara kita akan menjadi destinasi penghijrahan penduduk dunia bagi mereka yang alert. Memang dah berlaku dah sekarang pun. Ramai yang bertanya kat saya kerana Masya Allah saya berjalan beratur agak lah. Termasuk kawasan-kawasan yang ada earthquake ni. Mereka keliru negara kita ni dengan Vietnam. Lagi satu negara yang tak ada earthquake ialah Vietnam. So mereka cakap mereka nak datang lah pasal dia dengar kata kita dah maju ya. Quote unquote hampir maju lah. Dan ada juga yang keliru Malaysia ni dengan Indonesia. So dia berkata mereka takut untuk pergi Indonesia kerana
ada kemungkinan earthquake dan lain-lain lagi. Kerana Indonesia ni duduk dekat hujung salah satu daripada plat tektonik. Jadi mereka memang akan ada earthquake. Tapi Malaysia ni Tuhan jadikan supaya kita isolated daripada plate tektonik tu. Kita duduk kat tengah-tengah plate. Jadi bila duduk kat tengah-tengah plate tektonik tu, dia selamat. Sama juga dengan Vietnam, Laos, selamat lah. Jadi kalau nak duduk, tak salah pindah mana-mana dah elok lah kita ni. Tuhan dah bagi kita duduk tempat yang selamat. Saja-saja nak pergi ke California, ramai saya dengar kata nak pergi California. Tapi jangan, masa kena nanti, memang teruk. Kami memang jangka, saya dah, sejak saya mula belajar lagi dah mengenai plate tektonik ni, memang saya pergi melawat California, nak tengok mesin yang dia ukur tu. Simple je dia buat untuk ukur. Dia kata kalaulah lari sikit je ni, kami semua lari. Habis semua lari daripada California. Dia kata, so saya kata, ui dahsyat je. Itulah dia. Kita kena precaution lah. Maknanya, dia pun dah tahu dah, dia akan berlaku. Cuma bila. Kalau nak ikut estimate, this doomsday dia kata, tak lama lagi lah. Wallahualam. Baik. Alhamdulillah. InsyaAllah ada lagi ke? Saya mungkin buka ruangan terakhir sebab kita pun sudah di hujung-hujung. Ada lagi ke? Ingin bersuara ke ataupun yang nak chat? Ni ada daripada Cik Ghazali lagi. Prof, ada ke kemungkinan plate besar yang kita berada di tengah ni untuk crack dan membentuk dua plate yang besar? Maksudnya plate pecah dua ataupun crack. Saya doakan tak. Pasal kemungkinan kata ada tu ada. Kerana plat ni dia sebenarnya dia taklah orang kata stable sangat. Dia Tuhan jadikan secuai kalaulah kita nak selamat, Tuhan jadikan kita selamat. Tetapi kalau Tuhan kata nak patahkan plat tu supaya dia jadi dua, dia memang kena orang kita tepat. Memang tepat kena. Jadi maknanya ni kita pelajaran kita lah sebagai orang Islam. Kalaulah Tuhan nak jadikan, dia boleh jadikan. Tapi adakah manusia boleh jadikan? Yes and no. Kalaulah somebody buang satu bom bom nuklear tu, jatuhkan dia betul-betul dekat Kuala Lumpur, minta maaf lah, Putrajaya. Okay, kalau dia jatuh kat situ, ada kemungkinan plat tu akan putih, apa kata terbelah dua. So once dia dah terbelah dua, dia akan jadi masalah lah. Akan sentiasa dia tak stabil, dia tak stabil. Tapi sekarang ni kita doa lah supaya kita ni sentiasa bagus, Tuhan tak buat itulah. Kerana perkara ni manusia sendiri yang sebenarnya tak boleh ganggulah plat tu. Memang kecuali macam saya kata tadi lah, ada satu bom nuklear. Tapi kalau bom nuklear meletup kat situ, saya difahamkan mengikut kawan-kawan saya yang buat pengiraan, bukan hanya Malaysia aja yang akan hancur, tapi seluruh dunia akan hancur. Kerana kita punya plat sekarang ni, sejak dia bubuh bom dekat Hiroshima dengan Nagasaki, dia dah jadi quote-unquote, nak kata macam mana ke, dia tak stabil lah, semua dah tak stabil. Jadi kita hanya perlu lagi satu nuklear je. Lagi satu nuklear, maka habis semua plat-plat ni akan berlaga dan hancur. So maknanya kalau nak ikutkan masa tu, kalau sebagai ahli fizik, saya jangkakan kalau ada somebody yang gatai tangan nak letupkan satu bom, jaga-jagalah. Itu tambahan soalan tu, ada ke sejarah plate yang dah patah sebelum ni? Ada. Pasal dia berlanggar. Dia berlanggar di patah tengah. Jadi tiba-tiba kawasan tu dia jadi earthquake prone. Kita panggil sebagai earthquake prone lah. Kerana sebelum ni, based on sejarah, kita tengok kawasan tu memang tak sepatutnya ada earthquake. So kita heran.
Tapi itulah yang ini akademik punya saya. Malah nak sebut yang ni. Cuma itulah mengikut apa yang saya faham. Saya difahamkan. Kawasan itu adalah kawasan orang yang menentang Allah. Dan mereka banyak membuat benda-benda yang Allah larang. Jadi Allah jadikan tempat tu. Kalau nak tahu tempatnya, nanti contoh dia dah diberitahu lah. Iaitu kawasan Nabi Lut. Kawasan Nabi Lut tu, Allah kata dia, kalau kita baca daripada Al-Quran tu, Allah terbalikkan tanah dia. Bila terbalikkan tanah ni, it is an earthquake yang sebenarnya. An earthquake aja yang boleh buat itu. So bila dia terbalik tu, maknanya tectonic plate dia dah patah. Dah patah. Dah ada patah lah. Dah tak tinggal, tak jadi sebesar plate sepatutnya. Dia dah patah. Jadi bila dah patah, that's why saya tak tahulah ramai orang yang pergi melancong ke sana. Tapi Rasulullah sendiri advise kita jangan pergi. Kerana tempat-tempat ini Allah dah rosakkan. Tapi kalau siapa yang pergi, minta maaf lah, saya pun pergi juga dulu. Tempat tu cantik betul dah sekarang ni. Allah, tempat mandi manda lah, apa semua lah. Oh, cantik betul. Saya kata, bila saya dah balik tu baru saya tahu bahawa saya terjumpa lah hadis, banyak hadis lah yang kata jangan pergi. Jadi kita tak salah. Kalau boleh, ni saya nak maklumkan kepada semua sahabat-sahabat yang ikut program ni, jangan pergi, ya. Kerana tempat itu dari segi tectonic plate dia tak stabil. Saya tanya dekat orang masa saya dekat sana, masa tu saya dah tahu itu kawasan yang tectonic plate dia dah patah. Bahawa tempat ni tak stabil. Ya, kami make sure that bangunan kami tak tinggi daripada berapa kaki, dia sebut. Dan dia punya kepadatan dia tak setinggi ni. Dia pun tahu juga rupanya. Bahawa tempat tu memang tak stabil. Ya, tak stabil. So itu just maklumat lah. Ada lagi tempat lain yang dari segi akademik memang kita bincang lah. Tapi yang itu saya ingat famous, ya, kerana disebut dalam Al-Quran. Allahuakbar. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Prof atas respon-responnya. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada yang bertanya, yang beri komentar, malangan, insyaAllah. Jadi saya rasa kita pun dah 10.36, kita pun dah berada di hujung usrah kita. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang hadir dalam ruangan Zoom pada malam ini. InsyaAllah moga-moga kita semua dapat input, manfaat ilmu yang manfaat berguna pada kita lah, insyaAllah. Jadi saya rasa kita pun boleh tangguhkanlah usrah kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan, setiap hari Isnin malam Selasa. Jadi pastikan, nantikan hebahannya, insyaAllah. Jadi saya tangguhkan usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah wa surah As.